Terima kasih kepada tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan staf pentadbiran Gema Nur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kerahmatan dan kebaikan kerana kita duduk dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Taala malam ni kita dapat lagi berada dalam majlis ilmu untuk sama-sama diskusi melihat perbincangan yang dilontarkan oleh Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani dalam kitab beliau Al-Minah Hussaniyah 'ala al-Wasiyatil Matbuliyah. Nasihat-nasihat yang berguna khususnya dalam nasihat berkaitan dengan islahil qalbi, itu membentuk dan mengislahkan, mengelokkan hati kita, dan kerana itulah tujuan tempat yang akan disuluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak tak nak, salah satu daripada tugasan kita sebagai seorang hamba Allah Taala, hari-hari kerja kita berusaha untuk mengelokkan hati kita. Bila mana hati seseorang itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengelokkan atau menjadikan zahirnya ataupun fizikalnya akan jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau hatinya ada masalah, maka fizikalnya boleh hanya lakonan semata-mata. Jadi lakonan itu tidak akan berkekalan. Kerana apa? Kerana dia punya kunci kekuatan hatinya yang telah rosak tersebut tidak akan bertahan dengan lakonan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kerana itu adalah sesuatu yang disembunyi daripada sudut hakikat syarak yang disaja oleh agama kita. Cuma kita kena ingat dan kita kena sentiasa usaha dan mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang dalam usaha untuk menuju kepada Allah Taala dalam amal ketaatannya kepada Allah dan juga dalam proses untuk islahil qalbi, untuk mengelokkan hatinya, dia akan diuji. Maka ujian tersebut akan berbeza di antara satu sama lain. Jadi bila mana kita berada dalam ujian tersebut, kita memerlukan kekuatan. Kekuatan itu yang pertama adalah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memerlukan kekuatan daripada guru yang akan memandu kita ataupun membawa kita supaya kita tidak tergelincir dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka percayalah, selagi mana nafas ini masih lagi berada pada tubuh kita, apa yang kita akan buat untuk menuju pada Allah Taala, makin banyak ujian yang Allah Taala akan uji. Maka yakinlah dengan prinsip-prinsip islahil qalbi, prinsip untuk mengelokkan hati, kebergantungan kita hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian tersebut merupakan salah satu daripada kesempurnaan seseorang ini yang berjalan di atas jalanan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sebagai mukadimah awal, yang kedua, bila mana kita dalam keadaan ataupun dalam usaha untuk menuju kepada Allah Taala, mengelokkan hati kita, maka di sana ada dua secara umumnya musuh utama kita. Musuh utama yang pertama adalah syaitan. Syaitan la'anatullah ini akan sentiasa berada dalam diri kita.
maka macam mana kekuatan kita untuk memastikan syaitan itu akan kita kata gagal dalam usaha untuk merosakkan perjalanan kita, maka kita memerlukan panduan-panduan yang diajar oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf. Dan yang kita akan bincang ini salah satu. Yang kedua, kita punya musuh yang utama juga merupakan nafsu. Nafsu ini tidak bersyarat tanggal dengan tubuh kita dan dia merupakan salah satu daripada ujian yang besar bagi setiap manusia. Maka dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dua musuh ini yang kita istilahkan sebagai musuh kerana dia boleh menyebabkan seorang itu tergelincir daripada jalanan menuju kepada Allah, ataupun seseorang itu akan terpesong daripada jalanannya sama ada disedar ataupun tidak sedar. Maka sebab itulah kita memerlukan kepada bantuan guru yang memandu kita. Maka selagi mana kita tidak menjumpai seorang guru untuk memandu kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Syekh Ali Jumaat, maka banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kamu memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, keberkatan selawat itu akan memandu kamu untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keberkatan daripada selawat itu akan membuka jalan supaya kamu akan berjumpa dengan guru yang akan membawa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai mukadimah awal. Dipanggil proses ujian-ujian seseorang yang dikatakan sebagai murid. Murid adalah orang yang menuju kepada Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah bagian yang di kita sambung perbincangan pada muka surat 24. Sambung pada muka surat 24. Matan yang ke bawah, yang bawah tu, matan yang kedua. Baik, qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain, kata pengarang kita. Wa minha al-'amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtushi rahimallahu ta'ala, 'alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wa la tatahawan fi dhalika wa tadha bi talbisi nafsika 'alaika tahlik. Kata pengarang kitab, dan sebahagian daripadanya, iaitu sebahagian daripada tanda-tanda seorang itu riak, ialah melakukan amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala serta sesuatu yang lain. Kata Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtushi rahimallahu ta'ala, lazim ke atasmu, iaitu sepatutnya ke atas dirimu mengikhlaskan niat semata-mata bagi Allah Ta'ala, dan jangan engkau meremeh-remehkan tentang hal demikian, serta engkau redha dengan tipu daya nafsumu ke atas dirimu, nescaya nanti engkau akan binasa. Baik, ini antara daripada tanda ataupun ciri-ciri seorang itu ada sifat riak ataupun penyakit riak. Penyakit riak yang pertama yang kita bincang dalam pertemuan yang sebelum ini adalah istihlaul ibadah, iaitu merasa manis dengan ibadat. Merasa manis kerana dengan ibadat tersebut, kerana perbuatan tersebut bersesuaian dengan nafsu kita. Sebagai contoh, kita rasa manis bila mana kita bersedekah di khalayak ramai, dengan cara kita memasukkan duit dalam tabung, dan walaupun orang tersebut tidak memerhati pun, tetapi kerana khalayak ramai itu menyebabkan kita rasa seronok dengan melakukan ibadat sedekah. Sedangkan ketika mana kita bersendirian, kita boleh saja buat transfer online, tetapi kita merasakan benda tersebut berat. Jadi ini salah satu sebagai contoh menunjukkan bahawa kita merasakan manis ibadat kerana ibadat tersebut yang kita buat bersesuaian dan bertepatan dengan kehendak nafsu kita. Nafsu kita rasa seronok bila mana orang pandang. Nafsu kita rasa seronok bila mana kita rasa orang tahu. Dan itu antara daripada ciri-ciri orang yang riak. Itu istilahul al-ibadah, merasa manis dengan ibadah. Yang kedua malam ni, sambungan daripada penyakit-penyakit riak yang kita boleh tahu simptom tersebut ada atau tidak dalam diri kita. Kata pengarang kita, seseorang yang melakukan sesuatu amalan kerana Allah Ta'ala serta sesuatu yang lain. Ini jelas. Melakukan sesuatu kerana Allah dan dalam masa yang sama dia melakukan kerana benda lain. Dan dia nak masukkan dengan benda lain, sama ada kerana manusia ataupun kerana selain daripada manusia. Kan? Maka pada masa tersebut yang kita buat itu ada disertakan kerana Allah
dan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Ad-Dustushiyyu, dia mengatakan lazim ke atas kamu mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Taala. Maksudnya kalau kita istilahkan dengan bahasa lazim, sepatutnya, ataupun kalau bahasa yang lebih tepat lagi mungkin kita kata wajib. Wajib ke atas kita mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita katakan wajib? Wajib seorang itu mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Ta'ala kerana memang tidak boleh kita menyertakan sesuatu niat dalam kita melaksanakan ibadat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita duk lafaz dengan lafaz lillahi ta'ala, itu lafaz niat kita, tetapi bila mana kita masuk dalam ibadat, maka ketika itulah datangnya niat-niat kerana lain. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, yang pertama datangnya niat kerana Allah dan kerana sesuatu selain daripada Allah, kadang-kadangnya di awal ibadat. Maksudnya kita tak masuk lagi ibadat. Sebagai contoh, bila mana kita nak sembahyang, bila mana kita nak sembahyang berjemaah di masjid, perjalanan kita tu kita tahu bahawa orang tahu bahawa kita adalah orang masjid ataupun kita kaki masjid. Kita jemaah yang regular. Jadi kita nak supaya orang tahu bahawa ni waktu Zuhur kita dah lalu dah. Waktu Asar kita dah lalu dah. Jadi permulaan, maksudnya sebelum daripada kita memasuki ibadat tersebut dah berlaku kerana Allah dan kerana sesuatu selain daripada Allah. Sebab kita pergi masjid itu kerana Allah asalnya kan. Tapi bila mana kerana sesuatu selain daripada Allah disertakan sekali, supaya kita nak orang tahu kita adalah regular jemaah. Jemaah yang regular, memang kita tak pernah tinggal. Bahkan kalau kita kata saya tak boleh tinggal masjid tersebut, masjid itu je. Supaya apa? Supaya kita nak orang tahu bahawa setiap waktu memang kita ada. Kita nak supaya orang tahu, saya menggunakan istilah yang senang faham. Kita nak orang tahu bahawa setiap waktu tu orang tahu kita ada. Maksudnya kita tak boleh tinggalkan masjid tersebut. Sebab tu kita kena faham. Kita pergi sembahyang berjemaah itu, adakah kerana kedudukan masjid itu dekat? Ataupun kerana Allah Ta'ala suruh kita pergi sembahyang berjemaah? Ataupun kerana jemaah itu sendiri? Ataupun kerana suasana masjid? Ini kerana ada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Khusus untuk diri saya. Kadang-kadang kita pergi masjid itu kerana jemaah itu sendiri. Jemaahnya siapa? Jemaahnya adalah jiran-jiran kita, rakan-rakan kita, orang yang orang kenal kita, dan seumpama dengannya sebagai contoh. Kita pergi masjid itu kerana kita nak supaya orang tahu bahawa memang kita ni tak tinggal waktu-waktu tertentu. Kalau sekiranya kita tidak ada pada satu waktu, maka orang akan tertanya-tanya kita. Bila mana orang tertanya-tanya dengan kita seronok atau mungkin kita rasa memang orang boleh detect dah. Kalau kita tak pergi satu hari ataupun kita tak pergi pada waktu-waktu tertentu, orang akan tertanya mungkin disebabkan mungkin dia sakit kot sebab dia tak pernah tinggal. Jadi itu suara-suara yang menyebabkan kita pergi itu kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan melakukan sesuatu amalan kerana Allah serta sesuatu yang lain. Maka wajib kita ikhlas. Kalau sekira pun datang dia punya bisikan-bisikan, suara-suara yang kita bagi seumpama contoh tadi, maka tepis awal-awal. Buang awal-awal. Dengan cara kita kata kita istighfar. Kita kata dalam diri kita, aku buat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Supaya proses untuk kita buang yang niat selain daripada Allah. Baik. Ada juga niat kerana Allah dan sesuatu selain daripada Allah ketika permulaan masuk. Yang tadi dalam proses kita nak masukkan perjalanan kita dan sebagainya. Yang ni di awal-awal kita masuk. Di awal-awal kita masuk ibadat. Bila mana sebagai contoh kita bersedekah. Awal-awalnya tak ada niat kerana orang lain. Tetapi bila mana kita tengok orang depan tu dia keluarkan RM5. Dan orang tersebut kenal kita. Sebagai contoh, kita ni ada orang yang harta lebih sedikit. Takkanlah RM5 kita fikir dalam hati kita, mungkin orang tu terlintas, alah, kaya-kaya takkan RM5 kot. Kita menimbulkan suara-suara ataupun mungkin bisikan tersebut berlaku yang menyebabkan asalnya nak sedekah RM5, itu kadar ikhlas kita. Maka kita pun ganti yang color hijau tadi dengan mungkin color merah, ganti dengan RM10. Kerana apa? Kerana ada suara-suara yang mungkin tak berlaku pun, tetapi dalam assumption kita, jangkaan
ataupun dalam anggapan-anggapan kita. Maka pada ketika itu kita telah bersedekah kerana apa? Kerana Allah, kerana kita nak pahala daripada Allah. Dan juga dalam masa yang sama, kerana apa? Kerana kita nak supaya suara-suara orang itu ataupun apa saja dikaitkan dengan orang tersebut. Kan? Jadi itu dua bentuk. Bentuk yang ketiga, berlakunya niat kerana Allah dan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala di tengah-tengah ibadat. Tengah sembahyang sebagai contoh, salli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Cantik dah. Masa kita takbir, kita niat aku nak sembahyang ini fardu maghrib, fardu isya' 4 rakaat mengikuti imam kerana Allah Ta'ala. Tak ada terlintas kerana selain daripada manusia, kerana apa, tak ada. So masa betul-betul kita fokus ketika itu. Tapi kita kena ingat, syaitan itu lebih lama hidup. Bahasanya syaitan itu lebih lama dan lebih awal makan garam daripada kita. Maka dia tahu proses-proses nak merosakkan hati-hati orang-orang tertentu. Ada kadang-kadang orang tersebut dia alim, maka syaitan itu merosakkan daripada sudut alimnya. Ada orang tu sekadar ahli ibadat, maka dia rosakkan dengan kadar ibadat. Ada orang itu orang jahil, maka dia rosakkan dengan cara orang jahil. Maka pada awalnya cantik, okey, syaitan tak ganggu. Tapi masa tengah-tengah tersebut, syaitan ganggu dia. Bila mana syaitan ganggu dia, maka timbul rasa untuk dia niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikatakan al-amalu lillahi wa li syai'in akhar, beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Lazim atau wajib kita niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kau meremeh-remehkan hal demikian. Jangan kata benda-benda biasa je. Alah, ikhlas, lama-lama dia datang lah tu. Maksudnya kita remeh-remeh. Kita tak usah untuk berlakukan ikhlas. Bila mana dia ada datang niat selain daripada Allah Ta'ala, tak apalah, layan jarang-jarang. Layan je. Benda free je layan. Sebagai contoh, bahasa-bahasa kita nak memahamkan bahawa ada unsur-unsur meremeh-remehkan kedudukan ikhlas yang wajib kita buat ketika mana kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan. Memang ikhlas ni benda yang penat. Disebabkan kita rasa penat, kita kata tak apalah hari ni sembahyang je lah. Yang penting sembahyang je lah. Lintah-lintah apa pun. Biar je lah. Kan? Itu antara unsur-unsur meremeh-remehkan. Kan? Meremeh-remehkan dalam untuk mendapat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta engkau redha dengan tipu daya nafsumu ke atas dirimu. Sebagai contoh yang kita sebut tadilah. Apa yang nafsu kata tadi? Alah, hari ni penat. Jarang-jarang sekali tak apalah. Dah biasa hari-hari kita dah cuba dah ikhlas. Hari ni tak ikhlas sikit je, bukan banyak pun. Kan? Ada niat sikit je kerana orang. Ada niat sikit je. Sebab apa? Kebetulan orang tu adalah orang yang kita kata figure person lah. Tak pernah pun orang lain tengok ada riak pun hari ni je. Masa ni je. Sebab apa? Sebab dia. Hari lain tak apa. Kan? Hari lain kita dah usaha dah. Hari ni je. Kan? Itu dipanggil meremeh-remehkan dan tertipu dengan tipu daya nafsu kita. Kan? Nafsu kita nak ketika itu. Kan? Ambil wuduk sebagai contoh je. Maaf saya bagi contoh-contoh saja. Ambil wuduk punyalah, buka airnya perlahan. Kenapa? Kerana kita berwuduk di masjid atau di surau. Dan ada orang yang mana berwuduk bersama dengan kita. Sedangkan orang tu tak tengok pun. Tetapi nafsu kita merasakan seumpama dia tengok. Nafsu kita merasakan dia tengok. Kita pun buka je perlahan. Ambil sembahyang pun dengan tertib. Gosok dengan cantik dan sebagainya. Tapi bila mana tidak ada orang, macam mana cara ambil sembahyang kita? Maka di situlah kita boleh ukur macam mana kedudukan kita ambil sembahyang, iaitu amal ibadat kita itu adanya selain kepada Allah Ta'ala. Baik, kalau sekiranya kita meremeh-remehkan dan kita redha, tak apalah, dengan mengikut jarang-jarang sekali dengan nafsu kita, nescaya nanti engkau akan binasa. Tak ada siapa pun rugi. Orang lain tak rugi, Allah Ta'ala lebih-lebih lagi tak rugi sebab kita buat ibadat kepada Allah. Yang ruginya, sebetul-betul ruginya adalah pemilik orang yang beramal tersebut. Siapa? Orang, kalau kita lah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah. Susahnya proses ini. Proses untuk membetulkan hati kita supaya tidak nampak selain daripada Allah SWT. Sebab itulah dalam hati kita ni, saya banyak sebut tuan-tuan, dalam hati saya pun sama, banyaknya nama-nama selain daripada nama Allah. Banyak nama selain daripada nama Allah. Bila mana banyak nama selain daripada nama Allah,
maka ketika itu dia akan bercampur. Kan? Kita bagi contoh macam ni lah. Bagi contoh macam ni. Kan? Ada satu bekas yang mana diisi duit. Masukkan duit. Duit ni adalah ada duit kita, duit pasangan kita, suami ke isteri, anak kita pun ada. Campur je dalam tu. Bila mana campur dalam tu, kita ada catat berapa nilai masing-masing kan. Dalam kita ada mencatat nilai masing-masing, maka ketika itu, contoh kita kata, bekas tu orang tanya duit ni duit siapa? Duit ni ada duit saya, duit suami saya, duit isteri saya, ada duit anak saya yang sulung, ada duit ni, habis duit ni. Berapa nilaiannya? Nilainya banyak ni. Duit saya banyak ni, duit isteri saya banyak ni, atau duit suami saya banyak ni, duit anak saya banyak ni. Baik, dia punya bahagian portion masing-masing ada kan. Tapi semua duduk dalam satu bekas. Bila mana duduk satu bekas, kita nak asingkan susah. Nampak tak? Kita nak asingkan susah. Walaupun dia punya nilaiannya kita tahu. Maka macam itulah hati kita. Dalam hati kita ni adanya nama selain daripada Allah Ta'ala. Namanya yang dikatakan dengan nama dunia. Kan? Apa dia? Harta kita, pujian manusia, kasih sayang selain daripada Allah, namanya dengan kereta, nama dengan duit, namanya nama selain daripada Allah SWT. Maka bila mana dah bercampur gaul itu, kita nak buat kerana Allah, maka ketika itulah nama-nama itu masuk sekali. Dia mengganggu. Tapi kalau sekiranya dalam hati kita ni hanya adanya Allah Ta'ala, dengan sentiasa zikrullah, kita ingatnya sentiasa kepada Allah, maka nama-nama ni nak masuk tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak duduk dalam hati. Dia tak boleh mengganggu. Sebab itulah orang itu betul-betul ikhlas. Maka salah satu proses untuk supaya kita ni tak riak, bersihkan hati kita. Kan? Sebab itulah bila mana kita buka kitab-kitab tasawuf, dia ada kaitan antara satu sama lain. Kan? Dia bukan bab situ saja, tak ada. Akan bergantung antara satu sama lain. Baik, seterusnya. Allahu Akbar. Surat 25. كأن يكون الباعث لك في فعل العبادة أمرين ثاني وباقي وهذا من أصعب طرق الرياء على المبتدئين لأنه يشتبه عليهم ويعسر عليهم الخلاص منه بخلاف الرياء المجرد فإنه يفهم بأدنى تأمل. Seolah-olah tujuan kamu, ini contoh. Orang yang beribadat kerana Allah dan juga disertakan selain daripada Allah dalam hati dia. Ingat ini cerita pasal hati. Bukan cerita pasal apa. Bila mana cerita pasal hati, cerita benda tak nampak. Bila mana cerita benda tak nampak, masing-masing kerjalah. Sumpah macam tu. Saya dengan hati saya, tuan-tuan dengan hati tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tahu benda yang tak perlu ada, kena buang. Benda yang tak boleh buat, jangan dibuang. Kan? Jadi bila mana meniatkan ibadat, jangan niat selain daripada Allah Ta'ala. Biar betul-betul kerana Allah Ta'ala. Baik, bila mana adanya seorang itu niat kerana Allah dan selain daripada Allah, dia bagi contoh. Contoh apa dia? Seolah-olah tujuan engkau untuk melakukan ibadat itu dua tujuan. Kan? Tujuan yang pertama adalah tujuan yang binasa. Tujuan yang kedua adalah tujuan yang kekal. Kan? Hal ini merupakan jalan riak yang paling sukar ke arah mubtadi. Mubtadi itu orang yang proses kita kata beginner lah. Mubtadi ni beginner. Orang yang proses yang awal-awal. Belajar, proses nak cuci hati ni. Mungkin kita pun berada pada kedudukan mubtadi kan. Ini benda yang sukar. Kan? Kerana apa? Kerana ia menjadi kesamaran ke atas mereka. Kesamaran maksudnya benda yang tak jelas. Kita tak boleh tentukan mana sebenarnya benda yang perlu kita niatkan tadi tu. Kan? Dan sukar untuk mereka lepaskan daripadanya. Kadang-kadang kita dah tahu dah, tapi pada masa tersebut kita nak buang dia susah. Kan? Berbeza dengan semata-mata riak kerana ia mampu difahami dengan sedikit perhatian. Baik, kalau kita perhati betul-betul riak tu jelas. Yang ni sekarang ni kita tak riak, kita bukan nak tunjuk pada orang pun. Tapi disebabkan adanya perasaan sedikit yang kita tak perasan, punya riak. Sembahyang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana ada orang yang datang sebelah kita, kita tahu susuk tubuh ni siapa, tiba-tiba kita betulkan cara berdiri kita. Tangan itu jadi nampak serius sikit. Muka tu bentuk badan nampak khusyuk saja. Maka ketika itu dia datang dengan cara kita tidak sedar. Sebab tu dia katakan benda yang agak sukar. Benda yang agak sukar. Jadi bila mana bergabung di antara benda yang sani, benda yang binasa dan benda yang baki, yang kekal. Apa binasa, apa yang kekal? Yang kekalnya adalah Allah. Yang binasa adalah selain daripada Allah.
Maksudnya bila mana kita beribadat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bercampur juga selain daripada Allah Taala. Itu dia bagi istilah. Maka ini salah satu benda yang dikatakan sebagai riya. Baik. Lagi dia sambungan dia. Qala walau ghalaba al-baqi 'ala al-fani fa huwa riya'un. Maka dia berkata jika tujuan yang kekal mengatasi tujuan yang binasa maka dia riya. Kan? Maksudnya tujuan yang kekal maksudnya tujuannya asalnya ada kerana Allah Taala. Tapi dalam masa yang sama ada tujuan yang binasa. Tujuan yang sedikit itu kerana makhluk. Kan? Walaupun tujuan kerana Allah Taala itu dah lebih, tetapi ada lagi tujuan yang lain itu pun ada, maka ia tetap riak kepada Allah Subhanahu Taala. Apatah lagi kalau tujuan yang binasa, tujuan yang selain daripada Allah Taala itu lebih besar. Apatah lagi benda tersebut lebih besar, maka tujuan kerana Allah Taala sedikit itu jelas-jelas adalah riak. Tapi sekarang kita niat tu memang ibadat kerana Allah. Yang niat itu kerana makhluk sikit je, tak banyak pun. Yang sedikit itu walaupun ada, dia tetap dikatakan sebagai riak. Kerana apa? Riak ini jangan nampak hanya menunjuk-nunjuk saja. So itulah pengarang kitab ini dia bahagikan jenis-jenis atau simptom-simptom riak. Simptom yang pertama yang kita jumpa dalam kuliah sebelum ni, merasa manis dengan ibadat kerana kesesuaian dengan nafsu dia. Yang kedua pada malam ini, dia beramal kerana Allah dan kerana sesuatu selain daripada Allah. Kerana sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu, walaupun benda itu sedikit saja, Masya Allah, itu termasuk daripada riak. Yang ni susah. Kan? Yang ni salah satu daripada ujian kita. Nak buang benda tersebut. Dan dia datang tu sama ada sebelum ibadat, tengah-tengah pada permulaan ibadat, ataupun di hujung-hujung. Ataupun di tengah-tengah dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka kata pengarang kita, kalau tujuan yang kekal itu mengatasi tujuan yang binasa, maka dia tetap riak. Kerana Allah Ta'ala itu memang lebih banyak, tapi ada sedikit kerana selain daripada Allah Ta'ala, maka itu dah dikatakan sebagai riak. Kan? Allah, kalau kita fikir balik macam mana ibadat kita kan, saya lah macam mana lah ibadat aku. Agak-agak selama ni rasa banyak je selain daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa tak selain daripada Allah Ta'ala sikit sangat je. Tapi yang sedikit itu pun dah dikira sebagai riak. Bila mana dikatakan riak, agak-agak Allah Ta'ala terima tak ibadat kita. Kan? Agak-agak Allah Ta'ala terima tak ibadat kita. Ini yang menyebabkan ulama sentiasa takut. Kan? Kita diajar oleh para ulama bahawa bila mana kita beribadat, doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima ibadat kita. Sebab kita tahu memang kita ni tak sempurna. Kan? Sebagai contoh macam ni lah. Bila mana kita bagi tugasan kerja kepada anak kita untuk buat sesuatu benda lah. Contoh macam ni lah. Musim raya gitu kan, anak kita nak belajar buat biskut raya, nak belajar buat kek raya. Okey, dia buat lah. Bila mana dia buat, kita bagi resipi, kita bagi contoh ataupun kita kata, okey ni tengok dia punya YouTube ke, TikTok ke, Cik Nom ke, bukan Cik Nom ke, Roh Amin ke, tengok kan. Bila mana tengok cuba buat. Bila mana cuba buat, rasanya mungkin tak jadi sebagaimana yang kalau kita yang dah biasa buat lah. Lebih lagi perempuan, ibu-ibu yang biasa masak tu, kalau anak buat tu, okey Alhamdulillah. Jadi je, tapi takkan jadi sebagaimana yang orang yang dah biasa, yang perempuan biasa buat. Jadi masa tu, kita anggap, kata apalah, dia masih lagi proses-proses beginner lah. Orang yang dalam proses awal-awal nak belajar. Maka sebab itulah kita dengan Allah Ta'ala, kita mengharapkan Allah Ta'ala memandang macam itulah kepada kita. Memandang dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Dan yang anak kita buat tak sempurna, tadi kita kata, tak apalah. Itu kita memandang dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Apatah lagi Allah Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kita mohon sangat-sangat Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat supaya ya Allah, memang aku tahu pun ya Allah, sembahyang aku tak sempurna. Aku tahu ya Allah, amal aku yang sedekah tu tak sempurna. Aku tahu ya Allah, puasa aku tak sempurna. Bahkan tahajud aku pun tak sempurna. Bahkan ibadat aku yang ni pun tak sempurna. Tak sempurna maksud mana? Tak sempurna sebetul-betulnya ikhlas kepada kamu. Tapi dah nak buat macam mana ya Allah, tolonglah terima. So umpama itulah doa kita. Rabbana taqabbal minna du'aana. Itu kan. Ya Allah, makbulkanlah, terimakanlah doa kami, wa a'malana, amal kami dan sebagainya itu. Itu seumpama kita bercakap dengan Allah. Jadi dengan kelemahan aku ini ya Allah, aku dikatakan seumpama aku proses beginner lagi ya Allah, mubtadi'. Orang yang dalam proses awal, dengan ibadat aku yang lemah tu, ada sedikit seumpama riak macam ni, yang kita bincang malam ni ya Allah, tolong ya Allah, terimalah. Kalau nak dianggapkan tuan-tuan, kalau betul-betul
dikaji satu persatu, rasanya mungkin tak ada amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau nak ikut syarat betul-betul. Tapi Allah Ta'ala ini kata ulama, Allah Ta'ala mentadbir alam di atas muka bumi pada waktu dunia sekarang ini dengan Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia bukan mentadbir dengan cara keadilan. Kalau tadbir dengan cara keadilan, ada salah sedikit, tolak. Salah sikit tak terima kan. So umpama kita kata bos-bos yang strict, salah sikit pun apa dia, tak ada titik pun kan. Contoh buat satu surat rasmi titik tak ada, oh titik tak ada, salah ni. Ataupun silap tulis menggunakan bahasa, bukan yang kita kata yang berbahagia, sepatutnya yang berusaha ataupun yang berhormat dan sebagainya. Silap situ je, tolak terus, marah punyalah marah. Dia mentadbir dengan cara adil. Supaya apa? Supaya orang tersebut terdidik. Bayangkan Allah Ta'ala itu mentadbir dengan cara keadilan macam itu. Salah sikit je masa sembahyang, tolak. Salah sikit je masa ibadat lain, tolak. Habis mana amal kita yang terima? Sebab apa? Sebab kita ni banyak kelemahan. Maka kerana Allah Ta'ala ini mentadbir dengan rahmat Allah Ta'ala dan dia maha mengetahui kelemahan kita, mudah-mudahanlah amal kita ni Allah Ta'ala terima. Kan? Mudah-mudahan. Tapi kena usahalah. Jangan duduk tak apalah, Allah Ta'ala baik. Allah Ta'ala ni Rahman, Allah Ta'ala Rahim. Usahanya nak bentuk ke arah ikhlas tu tak ada. Tak boleh juga. Kena ada usaha. Kan? Kena ada usaha. Baik, kita terus sikit lagi. Okey. Sekiranya jika tujuan yang kekal mengatasi tujuan yang binasa, maka dia adalah riak. Wa qawlu ba'dihim, dan kata setengah daripada mereka, setengah daripada para ulama ataupun hukama ataupun orang yang arifin yang mengenal Allah Ta'ala, idza ghulibal ba'ithul baqi kana al-hukmu lahu innama huwa fi haqqil awam alladhi la yaqdiruna ala suluki tariq amma man yaqdiru ala suluki tariq min al-ulama'il 'amilin fala yusamahu fi mithli dhalik. Apabila tujuan yang kekal itu diatasi, maka adalah hukum itu baginya. Kan? Bila mana tujuan yang kekal itu diatasi, maksud dilawan-lawan juga, itulah hukum ke atas dirinya. Ataupun tujuan yang kekal itu diatasi, maksudnya dia masih lagi tujuan kerana Allah Ta'ala itu lebih besar, lebih banyak, maka hukum itu kadar itulah bagi dia. Kan? Sesungguhnya hal ini bagi orang awam tidak mampu menjalin jalan ini. Ini khusus bagi orang awam lah. Mungkin kita katakan istilah bagi kita lah. Maka hukum itu kadar bagi kita je lah. Sesuai bagi kita. Kalau anak tadi dia baru-baru nak belajar kan tak apa-apalah. Tapi kalau anak ni dah umur 30-an, 30 lebih, kan? Benda yang simple-simple pun contoh, kalau dia buat tu salah, di dapur lah contoh kalau anak perempuan, maka ketika itu mak pun sindir, mak pun marah-marah mungkin. Yang sepatutnya benda ni memang dia kena tahu dah. Tapi kalau yang beginner, yang anak-anak kecil lagi, masa tersebut tak tahu pun, maka mungkinlah diberikan kelonggaran sedikit. Maka kita orang awam macam tu lah. Orang awam tu ada sedikit dia punya tasamuh ataupun tolak ansur dia. Adapun para ulama amilin, para ulama yang beramal. Ulama amilin adalah ulama yang beramal. Yang mampu menjalani jalanan ini, maka hal ini tidak dimaafkan pada seumpama demikian. Maksudnya kalau para ulama yang beramal ini, level mereka tu benda ni tak boleh. Maksudnya tak boleh tolak ansur dah. Nak tak nak, ini salah satu daripada benda yang dikatakan sebagai kesalahan. Kan? Sebab apa? Dia bukan golongan yang beginner dah tu. Dia bukan golongan beginner dah. Jadi sekarang ni kita tak boleh duduk pada kedudukan kita ni seorang beginner. Al-Mubtadi', orang yang awal-awal. Awal-awal ni sampai bila kita nak jadi awal-awal kalau kita tidak proses lawan. Kan? Proses lawan juga. Kita kena letak pada kedudukan yang kita pun kena usaha ke arah yang lebih baik. Seumpama kita kata macam ni dah. Kan? Kalau kita ambil mudah, sembahyang tahajud tu sampai bila kita nak buat? Adakah tahajud itu hanya jumpa pada bulan Ramadan saja? Kan? Ataupun sembahyang Allahumma salli Muhammad, sembahyang duha. Sembahyang duha ini rajinnya pada waktu-waktu sembahyang pada waktu bulan Ramadan sebagai contoh. Kan? Selain daripada Ramadan jadi tak jadi. Kan? Jadi kalau kita tidak mewajibkan benda tersebut, seumpama dengan kita berusaha untuk jadi lebih baik, maka pada masa tersebut dia tidak akan mencapai kedudukan kita. Tidak mencapai kedudukan kita untuk jadi lebih baik. Kan? Baik. Saya pergi untuk yang terakhir. Buku surat 26. Matan yang terakhir untuk malam ni. Sebab dia ada kaitan cerita-cerita dia. Kan?
Wa mithalul fami wal baqi ay yakuna laka 'inda amirin aw mu'azzamin hajah. وذلك الأمير أو المعظم يصلي الجمعة أو غيرها في الصف الأولى في الصف الأول أو في مكان معروف به فتجتهد في الصلاة إلى جانبه فتحصل مرادك منه لا لتؤدي الفريضة في ذلك المكان على تلك الصفة. ومن المعلوم أن الباعث لك على ذلك العمل هو ذاك القصد الأول لقصد إتقان أمور الصلاة. Perbandingan tujuan yang binasa, yang kekal dan yang kekal adalah bahawa, ni contoh, bagi contoh lagi, kita niat kerana Allah Ta'ala dan kita niat selain daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, bahawa engkau mempunyai satu hajat di sisi seorang pemimpin atau pembesar. Kemudian pemimpin itu atau pembesar itu bersolat Jumaat atau solat lainlah, solat selain Jumaat pada saf yang pertama atau tempat yang dimaklumi. Lalu engkau bersungguh-sungguh untuk solat di sisinya untuk menghasilkan tujuanmu, bukan untuk engkau menunaikan solat fardu di tempat itu pada saf yang pertama. Ini biasalah. Sebab kita ni ada hajat dengan seseorang, sebagai dia bagi contoh pembesar ataupun orang-orang yang kenamaan. Maka pada masa tersebut kebetulan dia sembahyang, dia singgah sembahyang Jumaat atau dia singgah pada sembahyang-sembahyang tertentu, kita pun usahakan juga untuk sembahyang dekat dengan dia. Sama ada dia sembahyang pada saf yang pertama, kalau orang kenamaan ni dah disediakan untuk saf pertama untuk dia kan, okey kita datang awal nak supaya kita dapat saf yang pertama ataupun saf yang kedua supaya nanti kita saf yang kedua tadi belakang dia. Itu sebagai contoh. Ataupun duduk pada satu kedudukan yang senang untuk kita akses dengan dia. Kenapa? Kerana kita hajat dengan dia. Apa hajat kita? Hajat kita, ini contoh saja. Kita nak serahkan surat. Kerana surat tersebut ada hajat kita dalam tu. Kita nak bagi tahu sesuatu ataupun kita nak biar nampak kita. Kerana apa? Kerana dia kenal kita. So bila mana dia nampak kita, maka dia kenal, maka mungkinlah ketika itu dia akan tegur dan kita pun mungkin sembang sedikit dengan dia, maka kita pun mungkin lontarkan apa permintaan kita atau hajat kita sebagai contoh. Maka tujuan kita pada hakikatnya bukan nak solat fardu pada tempat itu, tetapi kita nak apa? Kita nak supaya tujuan kita capai hajat tersebut dengan pemimpin itu. Inilah dikatakan sebagai perosak dalam ibadat kita. Orang nampak tak? Mana orang nampak? Sebab apa? Sebab semua sama, sembahyang sama je. Semua orang duduk dalam saf sama sahaja. Tetapi di sebalik itu, hati kita saja yang lebih mengetahui dengan tujuan yang kita kehendaki. Masya Allah. Takutnya kita, sebab mungkin ada kita pernah terbuat dan sebagainya, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada apa-apa pun kita guna dah dengan cara yang terbaik. Jangan kita usahakan, jangan kita sertakan ibadat kita ni dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, urusan aku dengan manusia selepas daripada aku selesaikan urusan aku dengan Allah. Kita cuba adakan prinsip macam tu. Once kita selesai dengan urusan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan selesaikan urusan kita insyaAllah. Dan berapa banyak dalam sejarah menunjukkan bahawa bila mana seseorang itu menyelesaikan urusannya dengan Allah, maka Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dunia dia. Tapi jangan kita niat macam tu. Maksud apa? Maksudnya kita nak supaya adanya urusan lain diselesaikan oleh Allah Ta'ala dalam kita ibadat. Buat ibadat tu kan Allah Ta'ala saja. Dia selesaikan urusan kita, dia mudahkan atau tidak urusan kita, itu bukan kerja kita. Dan lepas habis selesai urusan kita dengan Allah Ta'ala, kita buatlah kerja kita. Tengok-tengok mudah pula urusan kita. Kerana apa? Masa sembahyang itu ataupun masa ibadat tadi tu jadi cantik. Kita buat cantik. Maka kita pun buat ibadat akan datang. Kerana apa? Kerana supaya urusan kita selesai. Ini dah kita dah rosak. Awal-awal tadi cantik kan? Maka inilah proses ujian yang bertalu-talu akan datang. Selagi mana orang itu dalam proses menuju Allah Ta'ala, maka selagi itulah ujian akan sentiasa datang kepadanya. Kan? Maka saya buat kesimpulan. Kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ni, kita cerita berkaitan dengan sambungan daripada sifat riak. Dan dalam antara daripada sifat riak yang kita jumpa malam ini adalah seseorang itu beramal kepada Allah Ta'ala dan juga kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Maka sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu banyak sangat bentuknya. Agak terlalu rumit untuk kita huraikan. Dan kerana contoh-contoh itu mungkin kita lebih mengetahui. Kerana apa? Sekelumit sahaja ada kerana selain daripada Allah Ta'ala, itu pun dikatakan sebagai riak. Maka yang boleh membentuk
atau mengelokkan benda tersebut, jangan langsung ada selain daripada Allah SWT. Ini proses yang agak-agak susah. Kerana apa? Kerana kita dah ada dalam hati kita nama-nama yang banyak selain daripada nama Allah Ta'ala. Maka prosesnya cara macam mana, di samping kita mengejar ikhlas, ya Allah aku buat kerana kamu, aku buat kerana kamu, aku buat kerana kamu, kita pujuk hati kita, buangkan dalam hati kita, usahakan untuk buang nama-nama yang wujud di atas muka bumi ini, yang melekat dalam hati kita, yang dia tinggalnya adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara memperbanyakkan zikir, dengan memperbanyakkan untuk mengingati Allah Ta'ala, maka nama-nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan dibuangkan dengan cara berperingkat-peringkat, insya-Allah. Maka inilah proses yang dikatakan untuk seorang itu buang sifat riaknya. Insya-Allah ada lagi sambungannya yang akan datang, dan banyak lagi antara daripada bentuk-bentuk seorang itu yang riak dalam ibadatnya atau dalam kehidupannya, yang boleh memberi kesan kepada penolakan amal yang dibuat itu, iaitu Allah Ta'ala tidak terima, wa iyyazubillah min zalik. Jadi saya sekadar itulah untuk perkongsian malam ini, antara daripada ciri-ciri seorang itu riak yang mungkin kita boleh ambil dan kita muhasabah. Kita tak tengok pun pada orang, kan? Tak tengok pun pada orang. Hidup ni jangan terlalu banyak memandang sangat orang. Banyakkan memandang keaiban diri kita. Dan doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tolonglah buka, ya Allah, aib aku, ya Allah, biar aku nampak. Bukan orang nampak. Jangan kita kata, ya Allah, buka aib aku supaya orang nampak. Bukan. Ayat tu biar, doa tu biar habis. Ya Allah, bukalah aib aku biar aku nampak dan aku betulkan. Dan tutuplah aib-aib saudara aku, jangan bagi aku nampak keaiban mereka. Biar aku nampak kebaikan mereka sahaja. Maka kita hanya suluhlah dalam hati kita kesalahan-kesalahan kita ataupun kerosakan-kerosakan hati kita dengan penyakit-penyakit hati kita betulkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah dan Allah Ta'ala beri taufik untuk menuju ke arah jalanan yang dikatakan sebagai islahul qalbi, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf dengan bahasa perbincangan pada malam ini, mungkin dengan contoh ataupun dengan kata-kata yang tak sesuai. Yang penting ada manfaatlah untuk kita ambil beramal dan kita berkongsikan ke arah kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, nak buka soalan ke? Kalau ada mungkin 1-2 soalan. Okey, baik. Silakan jemaah, kalau ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, tadi pada perenggan yang perbandingan tujuan yang binasa, bila kita ada tujuan lain, contoh yang diberi itu pembesar kan, maknanya kita melakukan solat tu ada tujuan lain, di situ rosaknya amalan. Saya terpandang diri saya lah, kalau kata saya masuk kelas, asbab daripada saya selesa dengan guru tu, tersasar tak Ustaz niat saya dalam belajar? Baik. Kita masuk kelas kerana kita selesa dengan guru tersebut. Ini kita kata proses untuk kita mencari ilmu. Kalau dalam proses untuk islahil qalbi, dikatakan guru yang memandu kita tu, kita rasa guru tersebut memang boleh pandu kita ke arah benda tersebut. Ini bukan kerana benda yang boleh merosakkan kita, tetapi benda tersebut boleh memandu kita. Ini tak ada masalah. Ini dipanggil dalam proses menuntut ilmu. Kita masuk dalam kelas tersebut kerana kita nak ilmu dan guru yang menyampaikan ilmu tersebut boleh memandu kita. Tapi bukanlah kita kata selesa tu rasa seronok sebab dia tak guna bahasa kasar, cakap-cakapnya lembut, tak ada kata-kata yang mungkin mengguriskan hati, tak ada yang kita kata sindir-sindir. Bukan benda tu. Tapi disebabkan kita selesa kerana dia boleh memandu kita untuk menuju kepada memahami ilmu ataupun menuju kepada Allah Ta'ala. Itu tidak apa. Sebab apa? Itu dipanggil sebagai tariqah, jalanan. Sebab itu antara yang dibawa oleh ulama. Ulama pun ada memilih-milih guru. Konsep memilih guru ni kerana apa? Kerana guru itu boleh memandu ataupun tidak. Saya ingat ada salah seorang guru saya, dia bagi tahu apa? Contoh kita nak tahu guru tersebut, tapi jangan kita memandang hina dan jangan kita menghukum-hukum. Tapi kita perlu mengenali guru untuk kita pilih. Sebagaimana kita mengenali jenis-jenis air. Ada jenis airnya dipanggil air mutlak. Air mutlak ni apa dia? Dia bersih dan boleh membersihkan.
Kalau kita kata guru tersebut air mutlak, guru tersebut adalah bersih, diri dia bersih, hati dia bersih, kalbu dia bersih, dan dia boleh membersihkan anak murid-muridnya. Ada juga guru yang jenis musta'mal. Dia tak bersih tetapi dia boleh membersihkan orang lain. Ada juga macam tu. Kan air musta'mal ni dia tak bersih sebenarnya. Maksud kita tak boleh guna untuk ambil wudu, tak boleh untuk qada hajat, istinja sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kan, maaf, dia bersih untuk diri dia musta'mal, tapi dia tak boleh bersih orang lain. Diri dia bersih untuk diri dia saja. Kan? Maka ada guru yang untuk diri dia saja tapi dia tak boleh bersih orang lain. Tapi yang paling bahaya sekali, jangan cari guru yang seumpama air mutanajis. Air mutanajis, diri dia najis dan dia itu tidak boleh membersihkan yang lain. Kan? Maksudnya diri guru tersebut ada, walaupun dia ada ilmu, tapi ilmu tersebut tidak memandu dia ke arah Allah Ta'ala, dan dia pun tidak memandu orang. Bahkan kalau dia bagi ilmu pun, dia merosakkan orang lain. Ini kata hati-hatilah. Maka betulkan hati kita lah. Kita selesa dengan guru tersebut kerana apa? Kerana dia memandu kita ke arah Allah Ta'ala. Bukan kerana kita selesa kerana sebab lain. Tak ada. Tapi kerana dia memandu kita kepada Allah Ta'ala. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Baik sangat contoh yang Ustaz bagi. Ustaz, sikit lagi. Macam mana pula kalau masuk kelas, keadaan guru tu buat diri tak selesa tapi masih terpaksa macam bertahan tunggu kerana ilmu tu nak juga. Tapi hati rasa macam, ya Allah, dengan guru ni rasa macam tak boleh nak go. Macam mana Ustaz bila perasaan tu datang, mengganggu tak amalan? Bila mana kita belajar, kita bukan tengok kepada guru itu semata-mata. Kita melihat kepada ilmu yang mana dilontarkan oleh guru tersebut. Sebab itulah ada guru ni, saya bagi perumpamaan yang senang faham lah. Ada guru ni seumpama Abu Bakar. Ada guru seumpama Abu Hurairah. Ada guru Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada guru seumpama Khalid Al-Walid. Ada guru seumpama Sayyidina Osman. Bukan dia orang ni jahat, tak ada. Semuanya hebat. Kan? Tapi cara dia macam mana? Abu Bakar punyanya lembut. Cara dia. Kalau bahasa kita macam mana? Okey, tak faham tak? Tak faham, okey macam ni. Tanya, faham tak? Tak faham lagi. Okey, tak apa yang ni. Hurai lagi. Kan? Ada yang jenis Sayyidina Umar. Kan? Tak faham. Ni tak faham ni sebab apa ni? Kan? Kemana tadi tu? Fikir benda lain ke? Tak fokus ke? Seumpama macam tu. Bukan kita menuduh Sayyidina Umar. Nak kata ketegasan Sayyidina Umar. Kan? Ada yang jenis Sayyidina Khalid Al-Walid. Macam mana kehebatan Sayyidina Khalid Al-Walid? Bayangkan dia sebagai seorang guru dalam memimpin bala tenteranya, kan? Ke arah untuk dalam peperangan tersebut. Maka guru tersebut, bila mana kita duduk dalam satu majlis ilmu dan dia melontarkan ilmu, tengok ilmunya. Kadang-kadang guru yang seumpama Sayyidina Umar ini, dia lebih membentuk hati kita. Ada seumpama guru itu cakap, ya Allah, punyalah pedih, kan? Pedihnya rasa macam tak selesa, rasa macam, ya Allah, kan? Maka pada masa tersebut, sebenarnya Allah Ta'ala belum buka lagi. Allah Ta'ala belum buka, tapi dia buka bila? Lepas dia habis kelas. Ya Allah, betul lah. Yang cikgu tu bagi tahu, ya ustaz tu bagi tahu, ya ustazah tu bagi tahu. Walaupun pedih, yang pedih tu sebenarnya sesuai dengan level kita. Maka itu yang pertama. Yang kedua, yang rasa tak selesa tersebut kita kena boleh bezakan. Tak selesa itu adalah kerana tak selesa nafsu kita ataupun tak selesa hati kita. Ini kita kena beza. Kalau hati kita tak selesa, kerana apa? Kerana dia tidak mengajak ke arah kebaikan, maka mungkin kita kena banyakkan mencari ke arah yang sepatutnya lah. Dengan bertanya betul ke dia berguru dengan ni, cara dia betul ke dan sebagainya. Takut kita silap pilih guru dan sebagainya. Tapi kalau benda tersebut dah betul, tapi kita rasa tak selesa adalah kerana nafsu kita, maka inilah yang kita perlu betulkan diri kita. Guru tu dah betul, walaupun dia adalah Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu, ataupun dia Sayyidina Khalid bin Walid, tetapi nafsu kita itu ketika itu tengah berlawan dengan dia. Kan? Itu sekadar lontaran saya. Wallahualam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Sangat baik penjelasan dan peringatan untuk diri saya, insyaAllah. Ada soalan lagi kan? Silakan. Sebelum kita tutup. Ustaz, sikit nak tanya. Okey.
boleh start bagi pencerahan tak berkenaan dengan carilah hatimu di 3 tempat ni ketika membaca Al-Quran, tapi kalau tak jumpa carilah hatimu dalam solat, kalau tak jumpa juga carilah hatimu waktu bertafakur, dan kalau tak jumpa juga doalah kepada Allah minta hati yang baru. Macam mana tu Ustaz? Baik. Masa baca Quran, di mana hati kita? Adakah kita baca Quran kerana keseronokan kita dengar suara kita sedap, melanturkan bacaan Quran? Walaupun Nabi SAW kata zayyinu aswatakum zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara-suara kamu. Jadi disebabkan kita ni qari atau qari'ah, atau kita bandai melagukan dengan lagu-lagu yang sedap-sedap dengan syah-syah Quran dan sebagainya, adakah kita baca Quran itu kerana keseronokan itu? Maka tengok hati kita. Keseronokan kita adalah kerana mendengar alunan-alunan tersebut. Dan yang kedua, ketika mana kita baca Quran, tanya hati kita. Ataupun tak, tengok di mana kedudukan hati kita. Adakah kita merasa seronok dengan habisnya kuantiti banyaknya? Maka kalau dengan kedudukan tersebut, hati kita ada terfokus bukannya kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita baca satu surat cinta. Zaman sekarang dah tak ada surat cinta. Mesej cinta lah. Mesej cinta dia tak menarik, dia kena surat cinta kan. Masa baca surat cinta tersebut, kita bukan membaca dengan bacaan itu sahaja yang menyebabkan hati kita tertaut, tetapi hati kita itu dah kepada penulis surat tersebut. Nampak tak? Hati kita dah sampai kepada penulis surat, dengan terbayang mukanya, timbul perasaan cintanya, timbul perasaan sayang dan sebagainya. Adakah ketika mana membaca surat cinta Allah iaitu Quran itu jadi macam itu? Maka cari hati kita, ada tak ketika itu? Dan baik, kalau ketika tidak ada, maka cuba cari ketika mana kita solat. Ketika mana kita solat, kan? Sebab masa kita baca Quran, kan baca Quran ni kita bukan dalam solat, pergerakan kita bebas kan, sebagainya. Tapi bila mana kita solat, kita statik dengan kita panggil dengan dia punya pergerakan solat itu saja. Fokus, cuba khusyuk dan sebagainya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Astaghfirullahalazim, aqimis salata li dzikri, maka solatlah untuk kamu mengingati aku. Maka solat tu tujuan tu untuk ingat Allah Ta'ala. Maka bila mana kita tak jumpa ketika mana kita baca Quran, maka cuba cari di mana keduduk hati kita ketika mana kita dalam solat. Hati kita kepada Allah Ta'ala itu. Kerana apa? Kerana ibadat solat itu tujuan itu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau tak jumpa juga, cari ketika mana kita bertafakur kepada Allah. 1/2, 1/3 malam kita bangun, maka ketika itu kita bermunajat, bertafakur, fikir, merenung kerendahan diri kita, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itulah kita akan jumpa kedudukan hati kita ini adalah tertautnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menganggapkan dan merasakan kebesaran Allah Ta'ala, dan tidak ada sebarang kebesaran makhluk pun, sedikit pun kebesaran makhluk dan kehebatan makhluk, melainkan hanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Puan Nazira nak tanya soalan, kan kat tangan tu? Terangkat. Kalau tak ada, kita tutuplah. Kan, Nazira, silakan. InsyaAllah. Tak ada saya angkat tangan kot. Okey. Barakallahu fiikum. Jaza di atas yang sangat kita dari Ustaz kongsikan hari ini. Mudah-mudahan kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu, bahan untuk esok Ustaz, kuliah sepuh kita 6.45 pagi esok bersama dengan Afad. Mira, suara Mira tenggelam timbul, Mira. Tak jelas. Jadi dengan saya mohon maaf sekiranya sebarang yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kita sendiri. Kita tangguh kita. Mohon sekali lagi Afad Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan salat du'a. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa man hawlana wa ma bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.